Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 5 iaitu reka bentuk vertigasi. So, untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama iaitu 5.5.1 iaitu definisi sistem vertigasi. Okey, seperti yang awak boleh lihat di paparan, okey. Ini adalah standard pembelajaran yang awak akan dapat, okey, untuk bab ini. Okey, pada akhir pengajaran, murid boleh pertama mentakrifkan sistem vertigasi. Kedua, mengenal pasti komponen utama vertigasi. Ketiga, menghasilkan lakaran. Keempat, menganalisis elemen reka bentuk sistem vertigasi. Kelima, menilai lakaran tersebut. Dan yang terakhir sekali, awak akan membina mock-up, okey, untuk sistem vertigasi yang baru. So, untuk hari ini, kita akan masuk standard pembelajaran mentakrifkan sistem vertigasi. Okey, seperti dalam paparan, ini adalah contoh okey, sistem vertigasi yang telah dilakukan. Okey. Ini adalah contoh okey untuk pokok tomato. Ini adalah contoh sistem vertigasi yang telah dilakukan okey di satu dunia sebenarnya, bukan di Malaysia sahaja. Okey, sekarang kita akan pergi dulu apa itu takrifan sistem vertigasi. Sistem vertigasi adalah satu kaedah penanaman melalui pemberian baja yang lengkap atau rapi kepada tanaman dalam bentuk larutan nutrien yang disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan tipis. So, ini adalah takrifan sistem vertigasi. Okey, kalau dulu kita tanam pokok, kita nak guna tanah. So, sekarang ni dengan adanya sistem vertigasi, media tanaman yang digunakan adalah kokopit ataupun serbuk sabut kelapa. Okey, atau sekam padi. So, ada dua lah antara kokopit ataupun sekam padi menggantikan tanah. Okey, sistem ini memerlukan cahaya matahari secara langsung sekurang-kurangnya 6 jam untuk fotosintesis dilakukan. Okey, sedikit info ekstra. Okey, vertigasi berasal dari dua perkataan Inggeris, okey, iaitu fertilization dan juga irrigation. Yang mana fertilization bermaksud pembajaan dan irrigation bermaksud pengairan yang diberikan secara serentak kepada tanaman. Maksudnya siram pokok dan baja sekaligus. Okey, sistem vertigasi adalah salah satu daripada cabang hidroponik yang di antara lain terdiri dari sistem titis mikro. Okey, penanaman secara vertigasi ialah kaedah penanaman di mana baja lengkap dalam bentuk larutan nutrien diagihkan ke pangkal tanaman tanpa menggunakan tanah dan biasanya biji benih ataupun pokok ditanam di dalam bekas atau polybag. So, ini ialah info berkaitan vertigasi. So, tadi cikgu ada beri keterangan berkaitan dengan sistem vertigasi adalah satu cabang daripada hidroponik. Okey, hidroponik merupakan satu kaedah penanaman tanpa tanah. Okey, kaedah ini memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. So, itu ialah hidroponik. So, vertigasi adalah cabang hidroponik. Okey. Okey, sebelum pergi lebih dalam berkaitan vertigasi, okey, kita dah tahu tadi vertigasi adalah salah satu cabang hidroponik. So, ini adalah antaranya teknik-teknik yang berkaitan dengan hidroponik. Ada 6 teknik. Teknik pertama ialah teknik aliran dalam. Kedua ialah teknik aliran cetek. Ketiga, teknik takung. Keempat, teknik pasang surut. Kelima, aeroponik. Dan yang terakhir sekali, teknik pengairan titis atau teknik aggregate. So, ini yang dikenali sebagai sistem vertigasi kita lah. Okey.
Okey, sekarang kita pergi satu-satu teknik yang diberikan tadi. Okey, teknik yang pertama ialah teknik aliran cetek. Okey, nampak tak di paparan ini, gambar ajar? Okey. Larutan baja disalurkan dalam palung. Ini dikenali sebagai palung, okey, yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Pam, okey, ini adalah pam yang digunakan akan menyalurkan larutan air baja ke dalam palung tersebut. So, ini ialah teknik aliran cetek. Tengok airnya mencecah akar sahaja. Okey. Alright. Seterusnya kita pergi kepada teknik yang kedua iaitu teknik aliran dalam. Okey, cuba kita tengok. Okey, paras air. Okey, paras air kat sini mengenalami akar. Okey. Teknik ini menggunakan kaedah yang sama dengan hidroponik aliran cetek. Perbezaannya hanya dari segi penggunaan palung. Saiz palung tu lebih besar. Okey ni, palung tu lebih besar. Yang ni tadi kecil, ni lebih besar. Okey. Dan serta paras air pada akar tinggi. Okey, ni rendah tadi, ni tinggi. So inilah teknik aliran dalam. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknik yang ketiga iaitu teknik takung. Okey, mari kita tengok sini. Teknik takung. Okey, biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Jenis takung yang digunakan haruslah tidak telus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. So, ini hanya takungan. Okey, teknik takungan. Tiada pam, tiada palung. Okey, inilah teknik takungan. Okey, yang keempat ialah teknik pasang surut. Okey, alat pengatur masa. Kat sini perbezaannya dia ada alat pengatur masa. Okey, digunakan untuk mengawal aliran air keluar dan juga air masuk. Okey, aliran larutan baja pada tanaman. Larutan baja akan mengalir ke dalam tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takungan. So, ini adalah teknik pasang surut. Okey, inilah teknik pasang surut. Okey, seterusnya kelima ialah teknik aeroponik. Okey, awak nampak kat sini? Okey, dia ada tangki kat sini, dia ada pam. Okey, dia ada takungan dia, tapi takungan dia tengok di sini. Okey. Akar tanaman yang tergantung, okey, di udara dalam ruang tanaman disembur ini, disembur. Okey, kabus melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Dengan cara ini, akar akan cepat menyerap nutrien. Aeroponik merupakan inovasi terbaru dalam hidroponik. Okey, dia terapung di udara. Okey, inilah aeroponik. So, seterusnya kita pergi kepada teknik yang kita akan lihat lebih mendalam iaitu teknik pengairan titis atau teknik aggregate yang kita kenali sebagai sistem fertigasi. Okey, teknik ini paling berkesan kerana bekalan air dan campuran baja dapat disalurkan terus kepada akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. Okey, ini masa pam akan terus direct ke akar pokok. Sistem ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis atau pita titis. Pen penitis menyalurkan air melalui tiub mikro yang disambung ke dalam polybag. Okey, ini polybag. Okey, dia ada tiub mikro, okey, disambung dengan penitis. Pita titis menyalurkan air melalui lubang-lubang halus atau dikenali sebagai emitter yang berada di sepanjang pita tersebut. So, ini dikenali sebagai teknik pengairan titis ataupun teknik aggregate. Okay, yang kita kenali sebagai sistem fertigasi. Okey, kita ada 10 kelebihan sistem fertigasi. Kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah menjamin kebersihan dan menghindar penyakit. Kedua, mengatasi masalah penyakit bawaan tanah. Sebab kita tak guna tanah dah, kita guna kokopit atau sekam padi. So, terhindarlah penyakit bawaan tanah. Ketiga ialah meningkatkan hasil pengeluaran. Keempat, mengatasi masalah rumpai. Kelima, kuantiti hasil lebih baik dan bermutu. Keenam, penggunaan baja lebih cekap dan jimat. Ketujuh, mengurangkan penggunaan racun. Kelapan, modal pusingan yang rendah. Kesembilan, nutrien dikawal mengikut pertumbuhan. Kesepuluh, kos operasi yang rendah. So, ini adalah 10 kelebihan sistem fertigasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada tujuan sistem fertigasi. Okey,
sebelum tu, okey, terdapat dua kaedah penanaman secara fertigasi, iaitu sistem fertigasi struktur perlindungan hujan atau dikenali sebagai SPH. Yang kedua ialah sistem fertigasi tanpa struktur perlindungan hujan. Yang macam ni lah, tak ada perlindungan hujan ni. Okey, alright. Seterusnya kita pergi kepada tujuan sistem fertigasi dilakukan. Okey, sistem ini dilakukan untuk pemberian baja yang lebih berkesan. Kedua, mengelakkan jangkitan penyakit bawaan tanah yang disebabkan kulat. Ketiga ialah memudahkan kawalan serangga perosak dan penyakit. Okey, antara tanaman yang sesuai ditanam secara fertigasi adalah timun, terung, tomato, strawberry, cili. So, itu adalah contoh tanaman yang sesuai ditanam secara fertigasi. Okey, tadi kita dah tahu dua kaedah sistem fertigasi, betul? So, antaranya yang pertama ialah sistem fertigasi dengan struktur perlindungan hujan, SPH. Sebeginilah. Okey, sebegini. Sebegini. Okey, penggunaan SPH dapat melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan pancaran cahaya matahari yang terik. Bumbung SPH biasanya diperbuat daripada bahan plastik yang mempunyai lapisan perlindungan UV. Rangka bumbung boleh menggunakan kayu, paip besi, plastik atau apa-apa bahan yang kukuh. Saiz SPH bergantung kepada kesesuaian tapak penanaman dan juga kos. SPH akan lebih berkesan sekiranya jaring kalis serangga dipasang sebagai dinding. Okey, ini dinding bagi mengawal serangga perosak. So, ini ialah berkaitan dengan struktur perlindungan hujan. Okey, antara kebaikan menggunakan SPH adalah mengelakkan tanaman daripada cepat layu akibat pancaran UV daripada cahaya matahari, mengelakkan atau mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat dan mengurangkan penggunaan racun perosak. Okey, ini adalah kebaikan kalau guna struktur perlindungan hujan. Okey, seterusnya kita pergi kaedah yang kedua, iaitu sistem fertigasi tanpa struktur perlindungan hujan. Macam inilah, terbuka. Okey, tak ada bumbung, tak ada dinding. Okey, tanaman fertigasi tanpa struktur perlindungan hujan, boleh diletakkan di tempat yang terbuka tanpa bumbung. Semasa musim hujan, air hujan akan bercampur dengan air baja di dalam polybag. Ini akan menyebabkan kandungan baja menjadi cair. Okey. Penanam perlu menggunakan racun kulat dan racun serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. So, ini ialah berkaitan dengan sistem fertigasi tanpa struktur perlindungan hujan. Okey, di sini kita dapat lihat perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Konvensional ni ialah lama, tradisional dulu. Okey, kita tanam kat tanah. Okey, so mari kita tengok perbandingan. Okey, ada beberapa kriteria perbandingan. Kita pergi yang pertama, jenis tanaman. Sistem fertigasi tanaman jenis sayur dan buah, manakala konvensional semua jenis tanaman. Kedua, struktur perlindungan hujan. Sistem fertigasi ada dua kaedah tadi, pilihan. Okey, manakala sistem konvensional tidak perlu. Ketiga ialah jaring kalis serangga. Sistem fertigasi pun pilihan, yang konvensional tidak perlu. Keempat, sistem pengairan. Okey, sistem fertigasi kita guna titis dan baja. Yang ini konvensional kita guna penyiraman biasa. Air. Okey, sistem fertigasi kita guna air yang bersih. Manakala sistem konvensional pelbagai sumber air. Okey. Modal fertigasi tinggi, konvensional rendah. Tapak tanah, fertigasi mesti rata. Okey, untuk konvensional tidak perlu rata. Elektrik, fertigasi mesti ada sebab kita nak onkan pump dia. Okey, yang konvensional tidak perlu. Pengetahuan teknikal, okey, fertigasi sangat perlu pengetahuan teknikal. Kalau tidak nanti pump tak berfungsi. Okey. So, untuk konvensional perlu. Okey, keadaan tanah. Okey, fertigasi tidak penting. Yang konvensional perlu tanah yang subur. Okey, kos operasi. Fertigasi rendah, konvensional tinggi. Risiko penyakit, sistem fertigasi rendah, konvensional tinggi. Okey, terdedah.
manakala keseragaman pokok yang tumbuh. Okey, fertigasi tanam seragam, pertumbuhan seragam manakala konvensional tidak seragam. So ini adalah antara kriteria perbandingan antara sistem fertigasi dan juga sistem konvensional. Okey, so itu sahaja subtopik untuk hari ini. So sebelum cikgu tamatkan sesi PDPR kita, so untuk tugasan minggu ini, minggu ke-19, okey, sila salin atau print. Bagi siapa yang boleh print, print. Bagi siapa tak boleh print, awak salin saja dan lengkapkan modul yang telah diberikan di dalam Google Classroom ataupun grup WhatsApp atau grup Telegram. Okey, kemudian awak jawab soalan dalam link quiz yang diberikan ini. Okey, ini kodnya. Okey, so awak jawab dan screenshot result awak dan hantar kepada cikgu masing-masing lah. Okey. Okey, ini adalah sedikit contoh cikgu tunjuk pada awak. Contoh reka bentuk sistem fertigasi sedia ada atau yang terkini. Okey, macam ni. Ada yang sebegini. Okey. Okey, dan juga ada yang sebegini. Okey, kalau awak type dekat internet tu macam-macam jenis reka bentuk yang ada. So nanti di akhir nanti pembelajaran bab 5 ini anda kena melakarkan satu reka bentuk yang baru ciptaan anda. Okey, sistem fertigasi ciptaan anda. So sampai situ saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa buat tugasan anda iaitu modul dan juga kuizin. Okey, apa-apa persoalan boleh bertanya kepada guru masing-masing. Okey, sekian sahaja sesi pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.